Baik, sudah pun terjawab siapakah bakal Ketua Menteri Sabah yang baru, iaitu Datuk Seri Haji J. Mohamad Noor yang telah pun mengumumkan beliau dengan sebulat suara dilantik oleh Wakil Rakyat ataupun Wakil Ahli Parlimen, oleh Ahli Dewan Undangan Negeri daripada parti-parti di bawah Gabungan Rakyat Sabah sendiri yang diumumkan sebentar tadi, dan majlis dan juga istiadat angkat sumpah akan berlangsung pada esok jam 10.30 pagi di Istana Negeri Sabah sendiri, dan sudah pasti tumpuan cerita ini kami bawakan kepada rakan tugas kami yang sejak lebih sebulan lebih yang lalu, lebih 40 hari sebenarnya berada di sana untuk membawakan liputan, menyelusuri setiap perjalanan dan juga mendengar serta membawakan denyut nadi penduduk Sabah, cerita aspirasi mereka untuk didengari oleh ahli-ahli politik yang bertanding, dan juga sudah pasti mengangkat cerita mereka ini untuk kita sebarkan kepada penonton Astro Awani. Pada jam ini saya nak bersama dengan salah seorang rakan setugas, iaitu Hasimi Mohamad yang kini berada di Kota Kinabalu, yang berada di hadapan Istana Negeri. Mungkin Hasimi, cerita ini sudah pastilah kita membawakan cerita di sebalik berita itu yang dikumpulkan. Hasimi ini adalah merupakan, kalau boleh saya sifatkan, adalah batch kedua lah ya, membuat liputan untuk Sabah Memilih ini. Kita hantar Hasan terlebih dahulu, 40 hari lebih dia berada di sana. Hasimi kemudian meneruti. Bagaimana ceritanya Hasimi? Kerana bukan mudah untuk dari segi geografi untuk bergerak ke sana dan ke sini. Apatah lagi pada saat-saat akhir ketika nak melantik Ketua Menteri ini, perlu ke Istana Negeri, perlu ke tempat ibu pejabat tempat GRS dan sebagainya. Bagaimana Hasimi boleh orang kata apa, rangkumkan rasa dan pengalaman itu? Baik, terima kasih Najib di WTC. Sebelum kita menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Najib, kongsian cerita pengalaman membuat liputan PRN dan sebagainya, ketika ini kita melintas langsung di hadapan Istana Negeri Sabah, dan maklumat terkini yang boleh kita kongsikan kepada penonton Astro Awani sebentar tadi. Pengerusi Perikatan Nasional PN Datuk Seri Haji J. Noor telah pun meninggalkan Istana Negeri sekitar 4.57 petang selepas dipanggil untuk menghadap yang di Pertua Negeri Sabah, Tun Johan Mahiruddin, sekitar pukul 4 petang tadi. Dan respon yang kita terima dan kita berkesempatan tadi, rakan setugas Hasim Hassan telah mendapatkan respon daripada Haji J. Tujuan beliau dipanggil untuk menghadap TYT, dimaklumkan bahawa Tun Johan telah memperkenankan pelantikan beliau sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru, dan watikah pelantikan telah pun diberikan. Seterusnya majlis istiadat angkat sumpah akan berlangsung sekitar jam 10 pagi esok. Itu berita terkini yang kita terima sebentar tadi selepas Haji J meninggalkan Istana Negeri. Jadi kita akan bawakan laporan penuh tersebut di Astro Awani dan astroawan.com. Pastinya Hasim Hassan telah pun menyiapkan laporan tersebut. Namun balik kepada persoalan yang diajukan oleh Najib, betul, cabarannya sedikit berbeza berbanding dengan liputan-liputan kita sebelum ini. Memandangkan seperti Najib katakan, saya merupakan batch kedua yang hadir ke sini untuk membantu rakan setugas kita yang sudah pun berkampung lebih sebulan di sini, Hasim Hassan, Riza Shah dan juga Haji Nazri. Namun perkara itu sedikit sebanyak kita kata setakat ini memberikan satu gambaran ataupun pengalaman yang begitu baik. Misalnya kita lihat pada liputan-liputan kita, tinjauan di beberapa lokasi mudah walaupun dipengaruhi oleh faktor geografi. Namun setakat ini liputan saya hanya berkisar ataupun menjurus di sekitar Kota Kinabalu, Tuaran, Tamparuli. Jadi pergerakan itu, jadual liputan itu sudah pun diatur dengan baik, dan ia sedikit banyak tidaklah menjejaskan pergerakan kita, Najib. Hasimi, sebelum saya ke soalan seterusnya, ini adalah kenyataan yang baru kita terima daripada pengerusi BN sendiri, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang mengatakan bahawa ini kenyataannya, kalau boleh saya bacakan, sejak dari awal saya menegaskan bahawa jawatan Ketua Menteri Sabah seharusnya diserahkan kepada UMNO sebagai parti individu yang memenangi jumlah kerusi DUN terbesar dalam Gabungan Rakyat Sarawak. Dan juga saya dimaklumkan oleh pengerusi UMNO Sabah, Datuk Seri Bong Mokhtar, setelah rundingan dibuat di kalangan adun-adun GRS yang
Penang akhirnya bersepakat untuk mencalonkan Datuk Seri Haji G. Muhammad Noor dan juga apa dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Saya menghormati keputusan tersebut atas dasar semangat autonomi UMNO Sabah yang telah pun dipersetujui bersama, dan juga semoga kerajaan baharu yang dibentuk ini dapat segera memberi tumpuan kepada pelbagai agenda untuk membela kepentingan rakyat Sabah sebagaimana yang termaktub dalam Aku Janji GRS. Itu yang akan kami bawakan di laman web kami astroawani.com. Baik, Hasimi, saya sebelum ini ketika politik bergolak di peringkat pusat, tertukarnya kerajaan, saya duduk di hadapan Istana Negara. Kita cuba mendapatkan pandangan ahli-ahli parlimen pada ketika itulah. Tapi apa bezanya kali ini berada di hadapan Istana Negeri sendiri untuk menahan individu yang masuk ke Istana Negeri itu? Adakah mereka mudah untuk didekati untuk memberikan kerjasama? Baik, betul. Najib, pastinya pengalaman kita sedikit sebanyak ketika membuat liputan di Istana Negara sebelum ini juga berbeza kalau kita ikutkan. Satunya adalah lokasi di pintu masuk di Istana Negara berbanding dengan Istana Negeri mempunyai beberapa lokasi utama yang mungkin menyukarkan kita untuk membuat liputan, perlu mengagihkan pasukan dan sebagainya. Namun di Istana Negeri ini, pintu masuk utama adalah hanya satu di belakang saya ketika ini, di mana pihak pemberita berkumpul di sini. Jadi kalau kita lihat pada cabaran untuk mendapatkan respon kepada mereka setakat ini, setakat 2 hari kita berkampung di sini, perkara itu begitu lancar sekali, walaupun kenyataan yang diberikan oleh wakil-wakil pemimpin yang hadir khususnya dalam kalangan Gabungan Rakyat Sabah itu tidaklah panjang penjelasannya, tidaklah terlalu terperinci, hanya seolah memberikan bayangan dan sebagainya. Namun perkara itu mudah untuk kita mendapatkan respon apabila kita, biasanya situasi Najib pun faham, apabila berada di hadapan pintu istana, kita akan menahan kereta pemimpin-pemimpin untuk mendapatkan respon. Jadi perkara itu sama dilakukan, kita menahan mereka, berhentikan kenderaan mereka, menurunkan tingkap dan sebagainya, dan memberikan respon apabila ditanya oleh pemberita. Jadi perkara itu tidaklah menyukarkan kita untuk mendapatkan kenyataan-kenyataan daripada pemimpin-pemimpin yang hadir, khususnya ketika ini adalah kita bayangkan adalah pemimpin daripada Gabungan Rakyat Sabah GRS yang mana telah memberikan kenyataan. Walaupun hanya bayangan, namun ketika ini kita sudah pun mendapatkan jawapannya, iaitu Haji G sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru, Najib. Ya, Hasimi, sudah pasti Hasimi juga orang kata apa, 2-3 hari ini adalah tempoh yang penting. Tak cukup rehat, saya difahamkan. Kalau semalam saya berborak dengan Haji Nazri sepanjang temu bual itu ada sampai tak boleh, orang kata apa, sehelai seminggang kerana perjalanan itu jauh untuk kembali ke hotel tempat penginapan, terpaksa cari hotel lain di satu lokasi. Kalau Hasimi sendiri, apa mungkin cabaran lah ya yang tidak boleh dilupakan, ya, kenangan manis ataupun kenangan pahit yang ingin dibawa Hasimi pulang ke Kuala Lumpur yang boleh dikongsikan? Betul, itulah kata pengorbanan rakan-rakan tugas kita. Haji Nazri Asim yang terpaksa meneruskan perjalanan yang begitu, masa yang begitu jauh lah. Ketika ini saya, kalau ikutkan kami bersama dengan Rizal Juri Kamera, tidaklah perjalanannya mengambil masa yang agak jauh. Paling jauh perjalanan kami 2 jam. Jadi perkara itu tidaklah orang kata sukar, namun adalah perkara-perkara manisnya bila kita membuat liputan itu, berjumpa dengan masyarakat setempat, berjumpa dengan rakan-rakan media yang baharu, kita boleh bertukar pendapat, kita boleh menyelami hati rakyat di sekitar kawasan yang kita kunjungi itu. Terutamanya ini merupakan kali kedua saya sampai ke Sabah, namun lokasi-lokasi lain selain pada Kimanis sebelum ini merupakan lokasi pertama kita berpeluang untuk mendapatkan liputan. Jadi perkara-perkara itu khususnya dari segi budaya, luahan hati mereka. Jadi itu perkara-perkara yang boleh menjadi kenangan kepada kita, khususnya antaranya kita juga boleh mengeratkan silaturahim, bertukar nombor telefon dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itu juga akan menjadi kenangan buat kita. Namun yang paling juga antara cabaran pastinya cuaca, itu perkara biasa bukan sahaja di negeri Sabah. Kita membuat liputan, rakan-rakan tugas kita di Kuala Lumpur juga berdepan dengan keadaan cuaca, hujan dan sebagainya. Itu antara yang perlu kita hadapi. Namun bagi saya, kekangan yang perlu dihadapi ketika membuat liputan di Sabah adalah
kerana faktor geografinya. Setengah kalau kita masuk ke kawasan yang agak jauh, liputan dari segi telekomunikasi, internet dan sebagainya, itulah sedikit sebanyak yang akan bukanlah menyukarkan namun akan memberikan kenangan kepada kita. Hasimi, sudah pastilah ramai yang mengatakan bahawa apabila kita ingin memahami situasi rakyat Sabah ini dan juga politik di Sabah ini, kerana mereka punya psikografi itu berlainan dengan di Semenanjung, tempat-tempat biasa kita buat pilihan raya kecil, punya liputan dan sebagainya. Bagaimana Hasimi sendiri untuk memahami psikografi dan juga psikologi penduduk setempat? Apa perbezaannya ataupun apa perkara yang mungkin pada Hasimi apabila Hasimi sampai, Hasimi rasakan Hasimi ada expectation sendiri, tapi bila sampai lain rasanya, dan juga cara pemikiran mereka, apa yang boleh dikongsikan? Betul. Itu juga kita dah ataupun dapatkan sedikit orang kata petua daripada rakan tugas Asim yang begitu berpengalaman mengenai keadaan di Sabah ini. Kita tahu pengalaman beliau di Sabah membuat liputan begitu besar. Jadi sebelum kita ke kawasan-kawasan tertentu, bagi saya sendiri kaedah yang kita ambil adalah kita membuat sedikit kajian. Di situ kebanyakannya adalah bangsa apa, kaum apa, sensitiviti mereka apa, amalan kebudayaan apa. Jadi perkara-perkara itu sedikit sebanyak mempersiapkan diri kita untuk ke satu lokasi. Pastinya untuk mengelakkan daripada soalan-soalan yang menyentuh sensitiviti, khususnya berkaitan dengan kaum dan sebagainya. Kerana ada setengah kawasan ia sedikit sensitif apabila kita bertanyakan, contohnya berkaitan dengan pemimpin-pemimpin politik yang mungkin tidak mereka suka. Jadi perkara-perkara itu kita kaji kawasan ini etniknya, kekuatannya apa. Jadi perkara-perkara itu memberi garis panduan atau petunjuk kepada kita untuk memastikan liputan kita, sesi bualan bersama dengan rakyat itu mudah dan menjaga privasi ataupun menghormati mereka, Najib. Okey, Hasimi, kita akan lepaskan Hasimi. Hasimi ini kalau bahasa dalam bilik beritanya, kami gelarkan Hasimi ini, campaklah di mana pun. Hasimi boleh tumbuh dengan mekarnya, boleh membuat liputan dengan baik sekali untuk Astro Awani. Terima kasih Hasimi kerana pengorbanan masa dan juga tenaga itu. Terus menjaga kesihatan dan juga keselamatan, dan juga rakan-rakan tugas yang lain. Sikit saja lagi nak tamat liputan Sabah Memilih ini, insya-Allah, untuk kita sama-sama saksikan kepulangan rakan-rakan tugas, dan sudah pasti melalui proses saringan COVID-19, insya-Allah kita doakan negatif dan juga tidak ada apa-apa lah ya. Terima kasih Hasimi. Okey, selepas ini saya nak bersama dengan seorang lagi rakan tugas, iaitu Wakil Astro Awani di Sabah, Syahir Rizal, yang saya difahamkan ketika ini berada di hadapan rumah Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal. Apa ceritanya di pihak sana selepas ini?